Kerana topik kita hari ini kita ada sesuatu yang menarik apa mengenai dia? Inspirasi. Kita akan bersama dengan seorang pemuda namanya Meng Mahawangsa. Siapa Meng Mahawangsa ni? Kalau sebelum ni kita dah panggil seorang individu yang juga dalam orang kata lapangan yang sama, iaitu adik Mio kan? Dia orang kata travel menjelajah dunia. Tapi kini Meng Mahawangsa juga menjelajah. Dia ke beberapa buah negara selama 6 bulan, 186 hari. Dan ni adalah pengalaman dia masa kecil sebenarnya. Masa kecil tu dia suka sambungan titik-titik dalam surat khabar. Dan titik-titik itu dia jadikan orang kata ilham untuk dia menjelajah ke negara daripada Malaysia ke Leicester, England. Jauh tu Aida. Saya kira cukup banyak pengalaman yang dapat dan berjaya dikutip oleh adik ini. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan beliau untuk kita gali, kita korek rahsia. Betul. Dan sebenarnya saya sebenarnya bila saya tahu mengenai dia, saya cuba search. Saya cari gambar dia, orangnya macam mana. Tapi kebanyakan dia tak suka berkongsi gambar-gambar dia. Lebih Tapi kepada dia suka pemandangan menarik dan juga pengalaman dia, apa yang orang yang dia jumpa. Dan itu kita akan kena gali kejap lagi. Apa yang dia cari sebenarnya. Berbeza dengan kita, banyak gambar kita. Kita tak buat apa-apa tapi gambar banyak. Tapi ni kita akan jumpa sekejap lagi bersama dengan Meng Mahawangsa, berusia 30 tahun sebenarnya. Seperti yang telah kita war-warkan sebentar tadi, kita akan bersama dengan Meng Mahawangsa. Tapi kalau kita nak kenal siapakah Meng Mahawangsa ni dulu, apa kata kita saksikan VT yang telah disediakan ini. Siapa sangka kenangan permainan zaman kanak-kanak dahulu menjadi permulaan kepada satu pengembaraan selama 186 hari. Anak muda berjiwa besar Meng Mahawangsa atau nama sebenarnya Muazzamil Mamat membuktikan kepada semua mimpi akan menjadi kenyataan andai adanya kesungguhan. Menyingkap permainan zaman kanak-kanaknya, anak muda ini gemar bermain permainan menyambung titik untuk menghasilkan sesuatu gambar yang terdapat di dalam surat khabar. Sambungan titik-titik itu lantas dijadikan ilham penjelajahannya dari Malaysia ke Leicester, England. Namun pengembaraannya tidak semestinya indah apabila dia antara individu yang terperangkap di Nepal sewaktu gempa bumi berlaku di negara itu baru-baru ini. Ikuti temu bual bersama Meng Mahawangsa mengenai kisah pengembaraannya. Itu dia. 39 buah negara Aida. Ya Allah. 6 bulan. Orang kata jauh perjalanan, luas pemandangan. Mungkin daripada jauh perjalanan itu berjaya orang kata si Meng ni, Meng Mahawangsa ni mengutip pelbagai pengalaman dan juga orang kata ilmu di luar sana. Baik. Dan kita tak nak buang masa, sebab kita nak kenalkan kepada penonton semua, ini dia Meng Mahawangsa. Atau nama sebenarnya Muazzamil Mamat, iaitu pengembara solo yang dah ke 39 buah negara dalam masa 6 bulan dengan bajetnya berapa Meng? 18,000 kan. 18,000 ya. Ke 33 buah negara. 39 buah negara dengan bajet 18,000. Ringgit. Sangat-sangat. ringgit lah. Baik, mungkin boleh perkenalkan diri sikit. Saya Muazzamil Mamat. Saya pun baru balik daripada mengembara. Saya memang nak buat ni dari dulu lagi. Sejak saya habis belajar daripada uni. Lepas tu saya asalnya memang plan dengan kawan-kawan. Tapi lama-lama tak jadi. Lepas tu dah slow-slow. Kawan-kawan semua dah move on dengan fasa masing-masing. Lepas tu saya pun buat keputusan untuk pergi sendirilah. Macam Macam mana tercetusnya minat? Maksudnya semua orang ada nak rasa nak pergi membara, tapi minat dan juga apa yang memotivasikan untuk menggerakkan benda ni? Mungkin faktor daripada segi keluarga juga. Memang saya masa saya sekolah rendah dulu, mak saya belajar dekat Leicester. So itu kali pertama saya expose dekat Leicester, dekat London, kat England. Dan dari situ mak saya bawa saya pergi road trip, bawa pergi Paris. Masa tu naik van je lah.
Lepas tu selepas dah balik Malaysia, kadang-kadang saya pernah pergi masa sekolah, masa form 4 macam tu kot, pergi Jepun. Lepas tu masa masa uni saya pergi, ada kawan-kawan saya belajar negara tapi saya belajar kat dalam negara. Saya pergi melawat diorang. And in a way pergi spend 2 minggu kat situ. So slow. Lepas tu lama-lama saya juga suka lepak dekat, bukan lepak lah, pergi saya surfing dekat Cerating lah. Kat situ pun saya nampak banyak backpackers. Alright. Saya pun pelik lah, kenapa ramainya Mat Salleh datang. Kenapa mereka macam tu kan? Kenapa dia orang buat, kenapa kita ni tak buat. And dekat situ pun saya borak, saya dapat tahu pada kawan baik saya punya pakcik, dia pernah buat perjalanan macam ni juga masa zaman 70-an. Masa zaman 70-an, lepas tu saya pun tercabar, lepas tu dapat ilham daripada situ lah. Lepas tu saya buatlah route saya sendiri dengan macam itulah mula dia. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton Nasi Lemak Kopi O, lokasi pertama anda telah jelajah dan seawal usia berapa? Seawal 8 tahun lah. 8 tahun ya? 8 tahun, saya 4 tahun dekat England. Daripada situ, kalau ada cuti je, mak saya akan bawa saya jalan-jalan lah. Pergi road trip, naik van ramai-ramai, family dengan family. Daripada situ memang saya dapat belajar banyak benda. Tengok snow semua. Lepas tu, mungkin time tu otak saya masih berkembang pada umur tu kan. So, ingatan saya semua, saya punya kenangan semua banyak kat situ lah kot. Dan perasaan ingin tahu lebih lah ya? Perasaan ingin tahu lebih. Baik, 39 negara pastinya banyak pengalaman pahit manis. Bila kita orang kata menjelajah mengembara seorang-seorang ni, pastinya Men sendiri ada kenangan pahit ataupun pengalaman lucu yang ketika berada di mana-mana negara boleh Men kongsikan. Khususnya bila seorang diri. Seorang diri ya. Kalau pengalaman pahit tu semestinya saya rasa bila masuk Nepal lah tu kot. Sebab berlakunya gempa bumi, saya pun tak sangka. Sebelum tu memang pengalaman best sebab saya baru daripada Everest Base Camp. Saya nampak Everest, tu memang high on life lah orang cakap. Lepas tu 2 hari selepas tu ada kat Nepal. Lepas tu hari ketiga saya kat Nepal. Kalau pengalaman pahit sebelum Nepal tu, saya first day saya dekat Nepal, saya dah dapat sakit perut sebab makanan pertama saya. So saya tak dapat tengok Kathmandu tu dengan sendiri lagi lah. Lepas tu earthquake berlaku. Lepas tu memang tergamam lah masa tu. Memang tak tahulah cakap macam mana. Memang saya kat bilik saya kat tingkat 3 memang. Wow, tingkat 3 masa tu ya? Tingkat 3 memang Rasa, saya 20 saat 30 saat pertama tu saya masih tergamam lagi macam benda ni saya tak pernah lalui benda ni kan. Saya masih mimpi apa kan. Bila orang start menjerit, saya baru start menggelabah. Waktu saya pun lari juga keluarlah. Lepas tu dah dan daripada situ pun saya dapat rasa daripada sebelum, semasa dan selepas earthquake tu. Sebab saya dapat kontak pada abang saya. Abang saya daripada dia volunteer dalam Mercy Malaysia. So dia datang dengan Mercy Malaysia and actually flight military tu nak ambil semua orang yang tersekat dekat Nepal. Tapi saya masih separuh perjalanan, saya masih separuh. So macam saya tak bersedia lagi nak balik lah. Lepas tu macam saya communicate abang saya, masa tu dia orang tak dapat kontak dekat Nepal. So saya kontak dengan SMS je sebab signal pun lemah. So dia pun nak tahu apa keadaan. Dia suruh saya pergi check hospital, mana tempat yang perlu pergi secara logistik lah. Lepas tu dia suruh cari volunteer. So kita communicate, lepas tu dia sampai. Saya stay dengan dia orang 1 minggu, tolong volunteer secara... so you sendiri terlibat secara sukarelawan di sana ya? Mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman? Kita pergi ke dalam kampung sikit dekat Sangku. Masa time tu lebih kurang kat kawasan tu ada dalam 60-70 orang kot yang mati yang memang situ lain sikit lah dengan tempat saya. Kalau kat Kathmandu tu bangunan dia semua jatuh tepi sebab bangunan rapat-rapat. So tak nampak roboh habis. Yang kat sini memang nampak roboh habis lah. Rasanya dalam 70% yang tu dah hancur. Lepas tu ada juga cerita yang saya dengar kat situlah ada seorang mak ni dia menangis dekat luar rumah dia dah seminggu dah sebab anak dia mungkin dah mati kat atas tu tapi tak siapa berani naik dekat rumah dia. So dia macam nangis tunggu yang tak siapa berani naik sebab aftershock tu pun akan bila-bila berjatuh sebab benda dah jadi tak stable lah. So saya dengan Mercy Malaysia saya tolong dia orang secara logistik sebab dia punya semua doktor. So dan dia orang set up dia punya mobile hospital. So lah kita tolong.
memang ramailah datang just ambil rawatan kecil. Saya kira itu pengalaman yang cukup berharga sebab berada dalam keadaan tu mungkin banyak yang Meng sendiri sedar ataupun menyedari bahawa kehidupan, bagaimana menghargai kehidupan bila tengok keadaan gempa bumi depan mata kan. Mungkin dari segi kenangan lucu ataupun mungkin ada nak makan apa-apa tapi apa-apa macam mana? Lucu adalah sekali tu masa saya mungkin lucu jugalah. Tapi masa tu tak lucu lah. Cuba tahu lucu ke tak lucu tu. Cuba. Ada saya punya adik ipar dia datang daripada Malaysia, lepas tu dia pilot, lepas tu dia datang pergi dia bertugas ke Istanbul. Saya pun kejarlah masa saya pergi Istanbul supaya saya dapat duduk dekat hotel dia. Itu pun tempat paling best saya duduk sepanjang perjalanan, so saya ambil kesempatan duduk dengan dia lah. Pandai juga ni. Saya pesanlah kat mak saya, saya memang peminat ayam masak merah dia. So mak saya pun bungkuslah masak ayam masak merah, memang masuk dalam fridge. Lepas tu tapi saya tak makan lagi selepas saya adik ipar saya balik tu. Saya saya baru makan, tapi time tu saya nak pergi Bulgaria, pergi Sofia, perjalanan dalam 12 jam. Tapi ni satu ekor ayam. Lepas tu masa tu bulan puasa. Lepas tu daripada buka puasa sampai sahur ada dalam 5 jam. Tapi saya dah tak boleh nak defrost lagi. So ayam saya makan habis dalam bas juga. Masalahnya selepas tu bila saya sampai kat Sofia tu, ya Allah, perut sakit. Memang aduh. Dahlah saya saya tak book hostel awal. Lepas tu saya tak tahulah keadaan situ, semua orang bangun lambat. Pukul 12 semua. Saya sampai pukul 6 pagi. So memang mencari sana sini dengan perut sakit lah. Dengan macam nak pergi toilet pun, toilet dia orang lain sikit. Tak ada air semua, tak biasa lah. So macam tu juga antara pengalaman yang agak lucu lah kot time tu. Memang lucu. Baik, Meng. 18,000 kosnya. Mungkin boleh ceritakan dibahagikan kepada apa? Penginapan mungkin, pengangkutan. Mungkin boleh Bagaimana cara? Mungkin ada tips. Saya mungkin kos saya banyak habis dekat pengangkutan. Ya. Daripada segi penginapan, saya rasa kebanyakannya saya duduk rumah kawan atau connection network sepanjang saya membesar. Lebih kurang macam merempat kat rumah orang. Tapi saya pergi solo, so tak ada masalah sangatlah bagi dia orang. And apa tadi, bagikan kos. Bagaimana? Pengangkutan paling banyak. Dari segi penginapan itu banyak dapat banyak percuma lah. Daripada segi makanan, minuman, itu kena pandai-pandai bajet lah. Lepas tu nak cari makanan halal ni, biasanya problem kita nak cari makanan halal, tapi tak susah sebenarnya. Nak cari makanan halal ni semua cari masjid atau tempat pusat Islam dekat negara tu. Dekat apa, sekeliling dia mesti ada stall-stall kecil yang jual makanan halal yang murah. So daripada situ kena save lah. Itu antara orang kata tips mungkin bagi mereka di luar sana. Tapi saya kira ramai penggemar-penggemar atau mereka ingin mengembara dan tujuan utama mereka adalah untuk dapatkan atau melihat perbezaan budaya. Mungkin Meng telah pergi ke 39 buah negara. Mungkin apakah yang Meng nak kongsikan dengan kami semua mengenai perbezaan budaya? Okeylah, apa yang saya suka daripada berjalan ni, saya lintas daripada satu sepadan ke sepadan lain. So daripada segi antropologi manusia dia pun, saya nampak perbezaan daripada kulit gelap sampai ke cerah. Pasti yang paling seronok bila dekat bandar-bandar sempadan, boleh nampak mix daripada negara ni dengan negara sebelah. And daripada segi agama diorang, banyak jenis agama saya belajar. Macam masa awal kat Southeast Asia ni, lebih pada Buddhis, Theravada Buddhis, Mahayana Buddhis. So saya dapat tahu lagi mendalam dengan Buddhis kat Tibet. So bila saya masuk dekat kawasan dekat Middle East, saya masuk UAE dengan Iran, saya dapat mengenali agama Syiah tu sendiri. Dapat tengoklah secara observe diorang, macam mana diorang puasa, macam mana diorang solat. Lepas tu bila dah masuk dekat kawasan Balkans, saya dapat tahu daripada segi yang Kristian, saya dapat tahu Orthodox, Protestan. So daripada segi itu saya dapat belajar. Saya punya ingin tahu. Kalau dulu
asyik baca buku je kan, tapi ni dapat tengok sendiri dan dapat tengok pergi kat tempat dia orang lagi, tengok dia orang sembahyang. So bagi saya itu agak menarik lah bagi saya. Unik ya. Unik. Dan saya kira dengan menjelajah ni memang betul-betul boleh membuka minda kita. Bukan saja dari segi bila kita tengok budaya dia mungkin lagi susah daripada kita, kita akan rasa betapa bersyukurnya kita menjadi rakyat Malaysia, betapa bersyukurnya kita menjadi diri kita. Dan untuk itu Meng, kita nak ucapkan terima kasih kepada Meng, tapi sebelum kita mengakhiri kita punya perbincangan hari ini, nak minta Meng lah sedikit pesanan. Mungkin ada orang di luar sana yang rasa nak mengembara tapi duit lah, selamat ke aku ni? Apa kata Meng? Kalau betul-betul nak mengembara tu, kalau niat tu memang nak mengembara, saya tak semestinya kena buat macam saya 6 bulan ke, boleh start dengan sebulan, seminggu, 2 minggu, sebulan. Sebab saya pun proses buat macam tu juga. Sebelum ni saya pernah buat Euro trip, pernah buat travel Indonesia 2 bulan. And daripada segi save duit, saya faham kita orang Malaysia memang lama sikit nak kumpul duit. Tapi kalau betul-betul nak buat tu bertekad lah. Dengan jangan takut lah, sebab saya dah buat, takkan korang tak boleh buat kot. So saya harap jangan takut. Jangan takut lah. Takut tu biasalah, perkara biasa, memang semua akan jadi takut. Tapi orang Malaysia ni kena berani keluar sikit lah, berani mengenal, berani lalui semua benda ni lah. Dengan sifat malu tu jangan malu sangat. Tapi kalau travel solo memang tak nak muka tak malu lah. Muka tak malu lah, kena buat muka terbaik. Meng pun nampak tak malu sekarang. Okey Meng, next mungkin ada lagi siri penjelajahannya lagi? Itulah masalahnya, memang saya nak buat, memang saya ni, tapi saya dah balik, duit saya pun dah habis. Terus sekarang kena fikir untuk kumpul duit pula. Kumpul duit balik untuk trip yang seterusnya, saya tak tahu bila. Ya, betul. Tapi kalau ada akan tahulah kot. Sementara tengah single ni kan? Bukan, sementara tengah single ni kan? Boleh berjalan seluruh dunia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Meng Mahawangsa. Mungkin lepas ni boleh terbitkan buku anda, berkongsi dengan mereka di luar sana pengalaman yang telah pun anda kecapi. Baik, Lisa. Kita nak berehat seketika.